Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan mulakan kuliah sulung untuk kita menghuraikan kitab Nurul Huda, Cahaya Petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, iaitu mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, persoalan berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Baik, untuk kuliah kali yang pertama ini kita menggunakan kitab terbitan Akademi Jawi Malaysia, yang mana kalau tuan-puan ingin untuk mendapatkannya boleh berhubung dengan penerbit iaitu Akademi Jawi Malaysia, ataupun saya perasan ada diedarkan di platform Shopee. Boleh type Nurul Huda, insya-Allah ada keluar untuk tuan-puan order daripada pengedar ataupun daripada penjual yang lain. Baik, saya mulai dengan kata pengantar terlebih dahulu sebagai mukaddimah ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ini mukaddimah yang kedua, yang mana mukaddimah yang pertama adalah dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhi balin la yubda'u bil basmalah wa huwa aqta, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap urusan yang ada sesuatu kepentingan yang tidak dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu terpotong, yakni terhalang dari keberkatan. Mukadimah yang kedua adalah hamdalah, iaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu mengaku dirinya muslim, orang Islam, lagi mukmin, iaitu orang yang beriman, maka sudah tentu orang itu perlu beriman dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, para malaikat, kitab-kitab Allah, hari akhirat,
juga yakin kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, qada baik dan buruk semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila kita berbicara tentang tauhid, maka kita bercakap tentang keyakinan. Tidak boleh tauhid itu ada ragu-ragu, ada syak wa sangka, ada ketidakpastian. Jadi disebut di sini rukun iman. Maka lidahnya perlulah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Ini sebagai penzahiran. Kerana iman ni tempatnya dalam hati. Bila tak dizahirkan, orang tak tahu sama ada orang itu beriman atau tidak. Maka penzahiran itu dengan lidah, tapi hendaklah disertai oleh pengakuan tulus hatinya. Baik, adakah semata-mata melafazkan lidah memadai? Jawabnya tidak. Natijah keimanan ini akan terzahir pada amalan-amalan zahir harian, iaitu seperti melaksanakan salat fardu 5 kali sehari. Jadi apa yang kita tunaikan sebentar tadi, itu adalah manifestasi keimanan. Itu adalah gambaran daripada apa yang ada dalam hati terzahir pada amalan. Berpuasa selama sebulan Ramadan, membayar zakat apabila cukup haul dan nisab, dan menunaikan fardu haji apabila orang itu telah mampu. Bahkan amalan bukan hanya amalan zahir. Dengan kurnia ilahi akan berlakulah amalan-amalan batin. Natijah daripada keimanan itu dengan sentiasa hatinya hadir, mengingati Rabbil Izzah, penuh rasa khusyuk dan bimbang, sesuai dengan kedudukan hati sebagai tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Alimul Khabir. Manusia melihat pada zahir perbuatan, tapi tempat tilik Allah Ta'ala adalah hati. Maka keimanan diikuti oleh amalan yang zahir dalam ilmu fiqh, dan diikuti oleh amalan yang batin dalam ilmu tasawuf. Maka apakah caranya untuk mula mencapai tingkatan keimanan dan kerohanian yang suci sedemikian? Pasti ada langkah awal dia. Kan orang putih kata, a journey of 1,000 miles start with the first step. Perjalanan 1,000 batu sekalipun, dia akan ada langkah pertama dia. Baik, apa langkah dia? Tentu sekali tidak akan berlaku tanpa dia terlebih dahulu mengenali dengan sebenarnya siapakah yang disembah, al-ma'bud itu siapa. Lalu mendorongnya patuh taat kepada segala perintah. Bila dah kenal kepada Allah Ta'ala, barulah timbul rasa nak taat kepada segala perintah dan menjauhi segala larangannya selagi hayat di kandung badan. Maka amat rugilah mereka yang meninggalkan ilmu makrifah sebenar ini. Hati-hati ya. Di zaman kita ni ada orang menjaja nama ilmu makrifat. Kerana apa? Kerana nak dapatkan pengaruh dan juga tarikan daripada peminat. Jadi nama dia ilmu makrifat. Tapi tengok kaji-kaji jadi mat lipat. Nah, dia lipat sana lipat sini, akhirnya tak payah solat. Ya, akhirnya boleh buat maksiat. Itu bukan makrifat. Itu mat lipat. Jangan. Ya. Kita nak betul-betul ilmu makrifah, ini bermula dengan ilmu tauhid. Tapi mereka tinggalkan kerana malas ataupun malu. Dah rasa berusia, malu dah nak mengaji. Atau benci atas sikap yang tidak indah. Ilmu makrifah ketuhanan yang sebenar mestilah diterokai melalui jalan yang berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis, bagi mengenal Allah Ta'ala. Tak adanya cerita terus-terus dapat ilmu laduni. Tak belajar Quran Hadis, tak belajar fiqh, tak belajar tasawuf, terus-terus mengaku dapat ilmu direct daripada Allah Ta'ala. Itu dibimbangi adalah penipuan semata-mata. Kita tidak menafikan yang namanya ilmu laduni, ilmu yang Allah kurniakan dan campakkan dalam hati seseorang. Tetapi hendaklah dia berilmu dengan jalan belajar terlebih dahulu. Man amila bima alima, allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, lepas itu Allah akan ajar kepada dia ilmu yang dia belum tahu. Jadi kena beramal dahulu. Beramal dengan apa? Ilmu yang dia tahu. Ilmu yang dia tahu bagaimana? Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu didapati dengan jalan belajar, bukan dengan jalan angan-angan. Lau kana al-ilmu yudraku bil muna lamma yabqa fil ardi jahilun, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalaulah ilmu itu boleh didapati semata-mata dengan angan-angan, nescaya tidak ada satu orang pun yang jahil di muka bumi. Kerana semua orang berangan-angan nak jadi alim, tapi perlu dengan jalan belajar. Dan ilmu ini dituntut dengan cara berhadap-hadapan dengan guru yang mursyid, ya.
Kerana di zaman kita sekarang ini tidak sedikit yang jadi sesat, yang jadi menyeleweng, yang jadi ekstrim kerana tidak berguru dengan guru yang benar. Hanya seronok mendengar ceramah-ceramah di YouTube tidak salah, tapi pastikan ceramah yang bagaimana daripada guru yang bagaimana. Kalau tidak, boleh jadi ekstrim. Bukan melalui rasa, bukan melalui khayalan. Zaman sekarang ni banyak yang pakai rasa. Yang bertanya pun pilih-pilih lah. Nak tanya pasal hukum, tanyalah mufti ke, tanyalah ulama. Entah mana dia jumpa orang tepi jalan, bawa balik pasar. Apa pendapat puan tentang isu ni? Apa pendapat encik tentang ini? Rasa saya halal pun, rasa saya haram. Adakah agama pakai rasa? Kan yang pakai rasa ni rancangan Master Chef. Master Chef buat masakan apa hidang, dia rasa sedap ke, kurang garam ke, kurang manis ke. Agama tidak boleh pakai rasa. Apatah lagi dengan khayalan atau sangkaan semata-mata. Terpengaruh dengan bacaan melalui internet atau sekadar membaca sendiri buku yang cuba difahami dengan akal fikiran. Banyak orang sekarang ni petik kitab, dia tafsir sendiri, dia buat conclusion sendiri, akhirnya menyalahkan atau menyesatkan umat Islam. Bimbang nanti terjerumus ke dalam jurang kesesatan akibat bisikan iblis dan syaitan wal-iyazubillah. Kitab tuan guruku ini iaitu Fadilatul Syekh Adnan Haji Muhammad Saman Hafizahullah yang dinamakan Nurul Huda, iaitu cahaya petunjuk. Ini sebenarnya merupakan syarah huraian kepada kitab asal yang disusun pada tahun 50-an, 56 kalau tidak silap saya, iaitu kitab Masailut Tauhid. Susunan almarhum ayahanda dan juga tuan guruku Al-Ustaz Al-Syekh Haji Muhammad Saman bin Haji Muhammad Khan, masyhur dengan gelaran Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Moga-moga Allah meridai beliau. Kitab Nurul Huda ini menggunakan bahasa yang lebih contemporary dan moden berbanding kitab matan yang asal. Masalah Tauhid itu masih bahasa lama. Dan beliau menerangkan perbahasan tertentu dengan lebih terperinci dan mendalam bagi memantapkan kefahaman pada penuntut ilmu. Kudoakan barakah, keberkatan, ziyadatul khair. Kita nak dalam hidup ni berkat, iaitu bertambah kebaikan. Kalau banyak semata-mata tidak ada berkat, itu kita tidak mahu. Jadi, kudoakan barakah, keberkatan hasil tangan kedua-dua tuan guruku, iaitu Fadilatul Syekh Adnan Haji Muhammad Saman Hafizahullah dan almarhum tuan guru Ustaz Syekh Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala, serta barakah kebaikan guru-guru mereka bersambung-sambung sehingga sampai ambilan ilmu itu kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah manba' al-ulum, itulah terbitan ilmu yang Allah salurkan kepada kita melalui Nabi SAW. Moga beliau dikurniakan Allah Ta'ala menjadi cahaya petunjuk kepada umat sempurna nama yang diberikan kepada kitab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-Faqir ila Rabbihil Al-Ghani. Engku Ahmad Fadil, saya tulis ini pada tahun 2019. Baik. Seterusnya pergi kepada kata pengantar daripada Ustaz Haji Adnan atau Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulakan dengan membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitan dengan isi kitab ini. Afdalul a'mali al-ilmu billah. Sebaik-baik amalan adalah ilmu tentang Allah Ta'ala. Kalau kita terjemah direct, ilmu dengan Allah. B itu dengan. Tapi dalam konteks ini, B di sini maknanya ilmu berkaitan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innamal ilma yanfa'uka ma'a qalilil amali wa kasirihi. Sesungguhnya ilmu akan memberi manfaat kepada kamu, disertai dengan amal yang sedikit atau banyak. Kalau ada ilmu, ada manfaat. Wa innal jahla la yanfa'uka ma'a qalilil amali wala kasirihi. Adapun jahil sampai tidak kenal Allah Ta'ala, itu tidak memberi manfaat kepada kamu sama ada dengan ilmu yang sedikit, sama ada dengan amalan yang sedikit ataupun amalan yang banyak. Menarik hadis ini, dia ada kisah. Kenapa Nabi SAW ucapkan
sebaik-baik amalan adalah ilmu. Macam cerita selalu, cerita pasal amalan. Sebaik-baik amalan. Tapi kenapa sebut tentang ilmu? Jadi ada cerita di sebalik hadis ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam Nawadirul Usul dan juga oleh Al-Hakim dan At-Tirmizi dengan lafaz An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita dia ya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa telah datang seorang lelaki berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal sekali, yang paling baik sekali? Qala al-ilmu billah. Lalu Nabi SAW menjawab, ilmu tentang Allah. Jadi sepertinya lelaki itu tak puas hatilah. Tanya tentang amalan, dapat jawapan tentang ilmu. Summa atahu fasa'alahu. Lalu dia datang lagi sekali dan dia tanya lagi. Faqala lahu misla zalika. Lalu Nabi SAW jawab sama je. Soalan sama, apakah amalan yang paling afdal? Jawapan pun sama. Iaitulah ilmu tentang Allah. Lalu lelaki itu pun menerangkanlah apa yang terbuku dalam hati dia. Qala, ya Rasulullah, innama as'aluka 'anil amal. Dia pun berkata, wahai Rasulullah, aku ni tanya kepada Tuhan tentang amal. Jadi sepertinya tak kena jawapan itu tentang ilmu. Ketika itulah Nabi SAW menerangkan. Qala innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa kasiri. Yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa kasiru. Lalu Nabi SAW menerangkan kenapa Nabi jawab tentang ilmu walaupun ditanya tentang amal, kerana sesungguhnya ilmu tentang Allah itu akan memberi manfaat kepada kamu berserta dengan ilmu tadi, sedikit amal ataupun banyak pasti ada manfaat. Wa innal jahla, dan bahawa sesungguhnya kejahilan tak kenal Allah, tak makrifah pada Allah, la yanfa'uka, tak memberi manfaat kepada kamu. Ma'a qalilil amali wala kasirihi. Kamu amal sedikit tak ada manfaat, kamu amal banyak pun tidak ada manfaat kalau kamu jahil tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis di atas, maka saya berusaha mensyarahkan kitab Masailut Tauhid ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Al-Faqiru ilallah, Ustaz Adnan Haji Muhammad Saman Hafizahullah. Kita masuk kepada tajuk yang pertama, iaitu mabadi yang 10. Mabadi yang 10 ini permulaan kepada semua jenis ilmu. Sepatutnya lah. Kita nak belajar ilmu tauhid kah, nak belajar ilmu fiqh kah, nak belajar ilmu tasawuf kah, nak bertarikat kah, nak belajar faraid kah, nak belajar muamalat kah, sepatutnya mula dengan yang 10 ini. Ya. Apa dia mabadi? Mabadi perkataan bahasa Arab, perkataan asalnya bada'a yabda'u. Apa maknanya? Bermula. Jadi perkataan bahasa Arab ni ada formula dia. Bila dia tambah huruf mim, dia akan bertukar menjadi ismu makan, menjadi nama tempat. Asalnya bada'a yabda'u tu fi'il, perbuatan. Ya. Sama juga ta'ima yat'amu, makan. Tambah huruf mim, mat'am, tempat makan. Mat'am tu restoran. Ya, kalau kita pergi ke negara Arab, penting tahu tu. Kalau lapar, cari mat'am, tempat makan. Ghasala yaqsidu, basuh. Tambah huruf mim, jadi marsal, tempat basuh. Marasil tu tempat basuh kereta biasanya. Jadi bila bada'a yabda'u, bermula, mabda' tempat bermula, yakni permulaan sesuatu ilmu ataupun asas sesuatu ilmu. Tanpa mengetahui yang 10 ini, maka ilmu seseorang itu tidak kemas. Bukan tak ada ilmu, ada, tapi tak tahqiq, tak mantap ya ilmu dia. Baik, soalan. Jadi kitab ini disusun dalam bentuk soal jawab, dan ini pun kita mengambil pengajaran daripada hadis Jibril alaihissalam, hadis yang masyhur, yang mana Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dalam rupa manusia. Berpakaian sangat putih, rambut sangat hitam. Tadi sahabat rasa heran. Kalau nak kata orang sini, tak ada orang kenal. Sebab tu kalau orang dekat, mesti ada orang kenal. Nak kata orang jauh, tak nampak kesan-kesan musafir. Kalau jauh, nampak kan orang tu datang daripada musafir.
Lalu duduk lutut berjumpa dengan lutut. Lalu bertanya beberapa soalan. Akhbirni anil Islam. Beritahu aku tentang Islam. Nabi SAW bilang satu persatu rukun Islam. Akhbirni anil iman. Beritahu pada saya tentang iman. Nabi SAW bilang satu persatu rukun iman. Akhbirni anil ihsan. Beritahu kepada aku tentang ihsan. Lalu Nabi SAW menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Yang dikatakan ihsan bahawa kamu menyembah Allah seumpama kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka sekiranya kamu itu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu ihsan. Lalu ditanya tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Nabi SAW menjelaskan, manil mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya pun tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kot zaman kita ada orang tahu hari tarikh nak kiamat pula. Ya. Nabi SAW bila ditanya pun tak tahu, kata baginda. Tapi diterangkan asyratus sa'ah. Tanda-tanda kiamat itu apa dia. Lalu setelah Sayyidina Jibril AS berlalu, Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, kamu tahukah siapa yang bertanya tadi? Lalu Sayyidina Umar menjawab dengan penuh beradab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah lebih tahu, saya tak tahu siapa yang tanya tadi. Lalu Nabi SAW menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya lelaki tadi itu adalah malaikat Jibril. Dia telah datang kepada kamu untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Tak ada pun Sayyidina Jibril mengajar. Sayyidina Jibril AS tanya soalan saja. Tanya soalan, Nabi jawab. Tanya soalan, Nabi jawab. Maka kita dapat fahami daripada kejadian tersebut, tanya jawab sebenarnya satu bentuk penyampaian ilmu. Bila ada pertanyaan, lalu ada jawapan, maka dapat ilmu. Jadi disusun buku ini dalam bentuk begitu ya, soalan dan jawapan. Soalan, manakah yang dikatakan mabadi yang 10 bagi ilmu tauhid itu? Kata ada 10 permulaan. Apa dia? Pertama, hadduhu, pengertiannya, ta'rif dia. Yang kedua, maudu'uhu, dia masih guna bahasa lama ni ya. Maudu' dia terjemahkan sebagai hantarannya. Kita tak biasa hantaran ni orang kahwin. Orang meminang ada hantaran ya. Hantaran di sini bahasa kita mungkin tajuk dia. Subjek matter dia apa? Itu maudu'. Wadi' yang menghantarkan, yakni siapa yang susun ilmu ini. Ismuhu, apa nama ilmu. Yang kelima, ghayatuhu, apa tujuan ilmu ini. Yang keenam, hukmuhu, apa hukum belajar ilmu ini. Yang ketujuh, maksuduhu, apakah tujuan yang lebih besar daripada ilmu ini. Yang ke-8, istimdaduhu, apa tempat ambilan. Kena tahu. Kita belajar satu ilmu tu mana sumber dia. Sebab ada orang kata ilmu tauhid ini bukan daripada Quran hadis, betul ke? Ada orang kata gitu. Tuan-tuan jangan belajar ilmu tauhid sebab 20 kata dia. Ini ilmu falsafah Yunani, bukan ilmu Quran hadis, betul ke begitu? Kemudian yang ke-9, nisbatuhu, apakah nisbah bandingan ilmu ini berbanding dengan ilmu lain. Dan yang ke-10 serta terakhir, faidatuhu, apalah faedah belajar ilmu tauhid ni. Baik, kita mulai dengan yang pertama ya. Mungkin pagi ni kita cover yang pertama saja dahulu. Maklumlah ya, kuliah subuh ini bawa tajuk tauhid pula. Tajuk tauhid ni dia berat ya. Biasanya berat, dia tak nampak depan mata. Kalau tajuk fiqh kita boleh bayangkan, ambil wudu ya, mandi wajib, apa tu solat. Tauhid ni dia tak nampak. Bila tajuk berat, kadang-kadang mata pun jadi berat. Itu masalah dia. Kena pula lepas subuh mungkin tak berapa cukup tidur lagi. Jadi kita cover satu saja pagi ni insya-Allah. Apa dia hadnya, apakah pengertian, senang ceritanya kalau bahasa Inggeris definition, bahasa kita yang lebih popular ta'rif. Apa ta'rif ilmu tauhid? Jawapan, adapun had atau pengertian ilmu tauhid ini ialah diketahui dengan dia bahawa sesuatu itu satu. Dari segi bahasa, as long as kita tahu satu benda itu satu, tauhid. Bahkan menyatukan, tauhid lah tu. Tauhidul ummah, menyatukan umat. Kan dulu ada slogan satu Malaysia. Nak merasakan orang Malaysia ni, bangsa apa, agama apa pun, dia ada rasa belonging kepada negara dia. Satu Malaysia. Tauhid lah tu.
dari segi bahasa. Yang kita nak fokus ni pada istilah apa dia. Secara teknikal tauhidnya apa? Iaitu ilmu yang membahaskan, yakni membicarakan beberapa aqaid agama. Aqaid ini maknanya simpulan keimanan yang didatangkan dengan beberapa dalil yang yakin. Maknanya tak belajarlah bab sembahyang. Bukan bab sembahyang tak penting, tapi skop dia tak masuk dalam definisi. Bab sembahyang tu ilmu lain, namanya ilmu fiqh. Bab tauhid aqaid. Apa yang kita yakin dalam hati kita. Itu kita belajar dalam ilmu tauhid. Yang didatangkan dengan beberapa dalil yang yakin. Yang dekat sini kita kata, belajar mabadi' pun sudah mantap. Dengan takrif saja kita sudah boleh menolak syubhat, keraguan yang dibawa oleh golongan musyabbihah. Golongan yang nak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk dengan alasan ikut Quran hadis. Mungkin sebahagian daripada kita pernah berdepan dengan golongan yang asyik bertanya, Aina Allah? Allah di mana? Salah ke tanya Aina Allah? Nabi pun pernah tanya Aina Allah? Yalah, Nabi tanya sekali itulah dekat perempuan, hamba perempuan tu. Tuan dia nak memerdekakan dia, dia hamba. Jaga kambing. Jadi satu hari itu kambing dimakan oleh serigala. Tuan dia marah. Pukul. Dah lepas pukul rasa menyesal pula. Kalau macam tu aku nak merdekakan sajalah budak perempuan ni. Kalau dia ni orang beriman, ya Rasulullah, aku nak merdekakan dia. Rasulullah kata, bawa mari dia. Jadi dalam satu riwayat hadis sahih, Nabi SAW bertanya kepada budak perempuan hamba tadi, Aina Allah? Allah di mana? Lalu dia jawab dalam satu riwayat lah, fis sama, di langit. Jadi adalah kawan-kawan kita nak katakan akidah yang sebenar, kita kena yakin Allah bertempat di langit. Kerana hadis sahih kata gitu. Allah bertempat di langit. Kalau kita kata tidak, Allah wujud tidak bertempat, kata dia kita tu salah. Sebab kita tak ikut Quran, tak ikut hadis. Di sini kita kena terangkan. Dalil dalam akidah mestilah dalil yang yakin. Apa pula tak yakin kan? Apa pula tak yakin? Ini kan Quran hadis. Mana boleh tak yakin? Maka diterangkan bahawa yakin tak yakin itu dilihat daripada dua sudut. Sudut yang pertama dia panggil subut. Subut maknanya adakah itu daripada Nabi SAW atau bukan. Kan bila kita kata ini ayat Quran ni, macam mana kamu tahu ayat Quran? Macam mana kamu tahu ayat itu memang daripada Nabi SAW? Tapi kita kata ini hadis Nabi ni. Macam mana kamu tahu itu memang hadis Nabi? Itu namanya subut. Sabit atau tidak sesuatu itu daripada Nabi SAW. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, yang daripada Nabi SAW tadi, ayat Quran tadi makna apa? Yang daripada Nabi SAW tadi, hadis Nabi tadi itu apa maksud dia? Itu sudut yang kedua. Namanya dilalah. Saya ulang. Cara politik pula saya ulang. Dalam kuliah pun kena ulang juga. Kadang-kadang sekali sebut perlu tangkap lagi. Sama ada sesuatu itu pasti yakin atau ada keraguan dilihat daripada dua sudut. Sudut pertama daripada sudut subut, iaitu sabit atau tidak. Yang kedua daripada sudut dilalah, makna apa? Lafaz itu makna apa? Baik. Daripada sudut subut, Al-Quran semuanya qat'i. Al-Quran seluruhnya yakin daripada Nabi SAW. Kenapa? Kerana Al-Quran keseluruhannya riwayatnya sampai secara mutawatir. Diriwayat oleh bilangan perawi yang ramai. Sekira-kira tak mungkinlah, mustahillah seramai itu ada tersilap pula. Takkanlah seramai itu terlupa. Kalau seorang dua mungkin tersilap. Seorang dua mungkinlah terlupa. Ini sekian ramai menyampaikan perkara yang sama, maka kita pasti itu betul. Contoh mudah, contoh mudah. Siapa yang di dalam Dewan Solat ni, pada waktu sekarang ni, tak yakin dia kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim itu Perdana Menteri Malaysia sekarang. Tak yakin, bukan tak setuju. Tak setuju tu adalah. Bukan semua orang setuju deh. Bab latih pemimpin ada orang sokong, ada orang tak sokong, ada orang setuju, ada orang bangkang. Tapi tak yakin, masih ragu-ragu kok orang lain. Kok masih Ismail Sabri apa? Kok masih Muhyiddin Yassin kot? Tak ada.
Semua pada kita yakin beliau sudah jadi Perdana Menteri. Sekarang akan datang, wallahu a'lam. Kenapa? Padahal kita tak hadir pun majlis akad sumpah beliau. Tak ada orang masjid sini hadir sekali. Tak ada. Dan kita tak lihat pun watikah pelantikan beliau. Tapi kenapa kita begitu yakin? Kerana perkhabaran kata beliau sudah naik jadi Perdana Menteri itu sampai secara mutawatir. Bilangan yang ramai. Dia keluar dalam Asr Awani berita yang sama, Harakah Daily sama, Sinar Harian sama, CNN, Al Jazeera, ya. Kawan duduk di Putrajaya sampai berita yang sama, yang duduk di Johor, di Perlis, semua cerita benda yang sama, maka itu al-mutawatiru yufidul qat'a. Perkhabaran yang diriwayat secara bilangan yang ramai itu menatijahkan pasti, tidak ada ragu-ragu. Padahal bukan cerita Quran hadis. Cerita siapa jadi Perdana Menteri, cerita biasa-biasa saja. Cerita urusan dunia saja. Kenapa kita yakin? Kerana mutawatir. Maka Al-Quran daripada sudut daripada Nabi SAW semuanya mutawatir. Hadis Nabi SAW sebahagiannya mutawatir, yakin itu hadis daripada Nabi SAW, sehingga ulama mengatakan siapa yang menolak hadis mutawatir boleh jadi kafir. Kerana dia menolak sesuatu yang pasti daripada Nabi SAW. Kalau dia menolak hadis yang sahih tapi tidak mutawatir, itu tidak sampai jadi kafir, tapi masih berdosa. Kerana hadis sahih kemungkinan besar itu daripada Nabi SAW. Jadi hadis yang mutawatir, status dia memang sabit daripada Nabi SAW, tapi banyak hadis tidak mutawatir. Namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada zon, ada sedikit keraguan lah. Ini memang daripada Nabi SAW atau bukan. Oleh kerana ada keraguan lah, maka pada ulama hadis mereka buat kajian. Perawinya kuat ke tidak ingatan, pelupa ke bagaimana orangnya, siqah ke tidak orangnya, ya. Sanad tu bersambung ke terputus di mana-mana. Kalau perawinya kualitinya bagus, sanad tidak terputus, bersambung elok, kemungkinan besar itu hadis daripada Nabi SAW, namanya hadis sahih. Ya. Adapun kalau perawinya ada masalah, mungkin pelupa, ya, ataupun sanadnya terputus di mana-mana, maka kemungkinan daripada Nabi itu tidak sebagus yang tadi. Ini namanya hadis dhaif. Habis tolaklah hadis dhaif, tidak. Ada skop dia. Ya. Skop beramal, fadailul a'mal, menggalakkan, menggerunkan. Tapi dalam bab akidah, dia dari segi subut, dia mesti mutawatir. Dari segi dilalah, menunjukkan kepada makna, dia mesti jelas. Dia tak boleh mutasyabih. Ya. Siapa belajar ilmu dilalah, satu ilmu khusus, ya. Ini lafaz tunjuk pada makna macam mana? Jelas ke tak jelas? Namanya ilmu dilalah, ya. Jadi dua jenis, satu jelas, satu tak jelas. Yang jelas terbahagi kepada 4 level. Ada yang jelas biasa-biasa, namanya zahir. Ada yang lebih jelas, namanya nas. Ada yang lebih jelas, namanya mufassar. Yang paling jelas namanya muhkam. Ya. Ada yang kurang jelas, itu namanya khafi, tersembunyi. Ada tak berapa jelas lagi, namanya muskil. Lebih tak jelas pada itu namanya mujmal. Yang paling tak jelas namanya mutasyabih. Ya. Jadi kalau kita faham ini, kita boleh faham kenapa ada ayat Quran dan hadis tidak dijadikan dalil dalam bab akidah. Walaupun yakin Quran daripada Nabi SAW, daripada Allah, yakin hadis mutawatir daripada Nabi SAW, tapi ada kalanya dilalahnya tak jelas. Jadi kalau orang tu ambil ayat mutasyabihat jadi dalil, memang songsang. Kerana ayat mutasyabihat ni yang paling tak jelas makna apa. Bahkan sebagian ulama kata hanya Allah yang tahu makna ayat mutasyabihat. Berdasarkan ayat Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Ada yang mengatakan Allah tahu. Orang yang rasikhuna fil ilmi juga tahu. Berdasarkan tak berhenti pada lafaz Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Ikutlah mana-mana pun ayat mutasyabihat tidak akan dijadikan dalil dalam bab akidah. Sama dengan hadis-hadis yang mutasyabih. Kerana apa? Bukan tolak hadis, bukan tolak Quran. Tapi standard dalil akidah mesti yakin. Kenapa? Kerana akidah mesti yakin. Bolehkah kita tanya satu orang,
Tuan percaya ke ada syurga neraka? Percaya kata dia. Yakin? Yakin tidak lah. Kok rasa-rasa ada lah kot. Kalau tak ada lah, orang jahat nak letak di mana? Tapi kok tak ada, orang halang lah. Boleh ke dalam akidah macam tu? Kok tak ada? Ya. Yakin ke ada malaikat? Yakinlah. Ya. Tapi entahlah, benda tak nampak di mata ni kok tak ada. Tak sampai. Berbeza kalau dengan fiqh. Fiqh boleh dengan ghalabatuz zon. Syarat sah semayang menghadap ke kiblat. Kiblat tu Kaabah. Apa kita di Ulu Kelang ni boleh yakin ke kita menghadap Kaabah? Ini tak yakin. Ini hanya berat sangkaan. Ikut kajian kita, menghadap ke sini, menghadap ke Kaabah lah. Yang betul yakin menghadap Kaabah, yang semayang depan Kaabah. Itu yakin dia. Tapi pelik juga orang kita kadang dah sampai depan Kaabah pun dia tak yakin lagi. Macam mana tu? Pernah pengalaman masa pergi haji tahun lepas. Kita ada sewa bilik dekat dengan Masjidil Haram. Satu bilik yang kita dapat tu, duduk di tingkap tu nampak Kaabah. Ya. Jadi kita ada buatlah program sama-sama grup sendirilah. Ya. Jadi nak semayang. Bukan semayang fardu tu, semayang sunat lah. Ya. Masih ada yang tengok anak panah. Dia tengok. Saya kata, bang, tu depan. Dah ada depan, apa nak tengok anak panah lagi? Menghadap je lah ke Kaabah. Itu yakin. Tapi untuk yang lain daripada itu, hanya ghalabatuz zon. Berat sangkaan saja, tapi dalam bab fiqh memadai. Ya. Ada orang mandi wajib sampai berjam. Kenapa kau mandi lama sangat? Mandi wajib. Ialah mandi wajib pun takkan 2 jam. Saya tak yakin. Siapa suruh yakin? Berat sangkaan dah kata, cukuplah. Ya. Yang mesti yakin adalah akidah. Bila akidah mesti yakin, boleh ke yang tak yakin menunjuk pada yang yakin? Kita tanya jalan. Tuan, daripada Ulu Kelang nak ke Shah Alam macam mana? Kita jumpa satu orang tak biasa. Tanya dia. Saya nak pergi ke Shah Alam. Cuba tunjuk jalan. Dia kata, oh, kau baru sampai pada Kelantan pagi tadi. Kau tak kenal. Tapi serambut lah. Pergi kot kanan, belok kiri, pas terik. Tegaklah. Hamba pun tak pasti sangat. Agak-agak kita yang dengar penerangan itu yakin tak? Dia pun tak yakin. Dia yang tunjuk jalan pun dia tak yakin. Ada kita yang dengar boleh yakin. Maka kalau dalil tu tidak sampai level yakin, tidak diterima dalam bab akidah, kerana standard akidah mesti yakin. Itu dengan takrif saja kita sudah boleh tolak orang-orang yang nak mengatakan Allah atas arasy, Allah duduk begini, Allah bertangan macam ini. Ya. Semata-mata beramal dengan ayat Quran, ayat mutasyabihat. Kita sudah faham kenapa ulama tidak jadikan ayat ini sebagai dalil akidah. Kerana dia zonni ad-dilalah. Dia ada keraguan pada makna. Wallahu a'lam. Ya, insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan sambung dengan mabda' yang kedua, maudhu'. Apakah hantaran ataupun subjek matter topik ilmu tauhid. Ya, wallahu a'lam. Ada sebarang soalan, kalau saya mampu jawab silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Okay.